Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya akan membuat pembentangan bagi subjek GPMK 1012 dengan tajuk Laras-laras bahasa yang mencerminkan budaya dan imej sebagai seorang siswa guru yang berilmu dan memiliki kemahiran insaniah. Nama saya Safwan Uzair bin Muhammad Tarmizi daripada kelas BMC dan ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Syarif Syakirin bin Sulaiman dan Amar Danish Effendi bin Anwar juga dari kelas BMC. Seperti yang kita tahu, sebagai seorang guru, kita perlulah mempunyai laras bahasa yang baik kerana kita akan mendidik dan mengajar para pelajar. Apa itu laras bahasa? Laras bahasa ialah cara, gaya atau ragam bahasa yang digunakan dalam beberapa keadaan untuk menarik minat dan mengalih perhatian para penonton. Ciri-ciri laras yang penting ialah perbendaharaan kata, susunan ayat dan frasa yang digunakan. Namun, laras bahasa sentiasa berubah mengikut situasi dan keadaan. 3 dimensi laras adalah tajuk wacana, cara penyampaian dan gaya penyampaian. Saya akan memilih satu laras bahasa yang akan mencerminkan budaya dan imej sebagai seorang siswa guru yang berilmu dan memiliki kemahiran insaniah. Laras bahasa tersebut ialah laras bahasa kanak-kanak. Laras bahasa kanak-kanak berstrukturkan ayat yang banyak digunakan, ialah struktur ayat aktif yang berbentuk tunggal. Gaya komunikasi laras ini mudah difahami oleh kanak-kanak iaitu para pelajar. Selain itu, ciri-ciri laras bahasa ini menarik dan ceria. Laras ini mengandungi elemen-elemen yang sesuai dengan umur murid-murid sekolah rendah. Oleh itu, apabila guru-guru menggunakan laras bahasa ini, ia dapat menceriakan lagi situasi yang berada di dalam kelas. Ciri yang kedua ialah jelas dan mudah. Laras bahasa ini menunjukkan apabila guru di dalam kelas, guru akan menggunakan kosakata yang mudah difahami oleh murid-murid. Ini akan menarik tumpuan para murid ketika berada di dalam kelas. Contoh penggunaan laras bahasa kanak-kanak ialah seperti lagu, permainan dan buku dongeng. Dijadikan sebagai bahan bantu mengajar guru sebelum melakukan sesi pengajaran supaya dapat tarik perhatian para pelajar. Permainan juga boleh dijadikan sebagai di hujung pengajaran supaya murid tidak leka dan murid akan seronok ketika di dalam kelas. Ialah anak dari segi buku dongeng. Seterusnya, saya akan berikan ruang kepada ahli kumpulan saya untuk menerangkan laras bahasa. Baiklah, yang seterusnya ialah laras bahasa umum. Laras bahasa umum ialah penggunaan bahasa yang digunakan dalam situasi seharian dan biasanya mudah difahami oleh banyak orang. Ia meliputi percakapan seharian, pengumuman awam, berita dalam media dan pesanan media sosial. Antara contoh laras bahasa umum termasuklah percakapan seharian seperti apa khabar, saya harap semuanya baik. Adakah laras bahasa umum dapat mencerminkan budaya dan imej sebagai seorang siswa guru yang berilmu dan memiliki kemahiran insaniah? Laras bahasa umum sangat berguna untuk membangun hubungan baik dengan pelajar dan masyarakat kerana bahasa ini mudah difahami, santai dan tidak kaku. Seorang guru yang mampu menggunakan laras bahasa umum dengan baik
dapat menunjukkan sikap ramah, terbuka dan peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sharif Syakirin bin Sulaiman daripada kelas PMC. Saya akan menyambung pembentangan mengenai laras-laras bahasa yang sesuai bagi mencerminkan budaya dan imej sebagai seorang siswa guru yang berilmu dan memiliki kemahiran insaniah. Baik, pada hari ini saya akan membincangkan mengenai laras bahasa agama. Laras bahasa agama juga dikenali sebagai laras doa. Laras bahasa menggunakan ragam bahasa yang digunakan dalam lisan dan tulisan yang berkaitan dengan keagamaan dari segi istilah dan diksi. Laras bahasa juga digunakan untuk membincangkan perkara yang berkaitan dengan keagamaan. Kebanyakan pengaruh bahasa yang dipinjam daripada bahasa Arab datangnya daripada bangsa Arab itu sendiri. Antara contoh perkataan bahasa Arab yang digunakan dalam bahasa Melayu ialah musyawarah, san, berkat, lafaz, zalim, duniawi, ustazah, rezeki, hikmah dan syariat. Baik, untuk paparan atau slide yang seterusnya ialah mengenai ciri-ciri laras bahasa agama. Terdapat penggunaan kosakata daripada bahasa Arab yang telah sebati dan diterima dalam bahasa Melayu. Contohnya, wajib, nikah, sah, batal, rezeki, masjid dan ikhlas. Laras ini menggunakan bahasa umum yang mudah difahami dan istilah di dalam Al-Quran. Laras bahasa agama ini lebih mengutamakan ketepatan maksud agar ia tidak menimbulkan salah tafsiran oleh pembaca. Contohnya, puasa adalah terjemahan daripada bahasa Arab, iaitu al-saum yang bermaksud menahan diri. Sekian sahaja pembentangan slide ataupun paparan daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menyambung perbincangan mengenai laras bahasa agama ini. Baiklah, laras bahasa agama ini dapat mencerminkan budaya dan imej sebagai seorang siswa guru yang berilmu dan memiliki kemahiran insaniah. Dengan laras bahasa ini dapat menimbulkan keinsafan dan mendekatkan diri kita kepada agama. Hal ini kerana laras bahasa agama ini banyak digunakan di dalam subjek pendidikan Islam, di mana kita sebagai umat Islam haruslah menguasai laras bahasa agama ini kerana ianya sekaligus dapat meningkatkan kemahiran insaniah kita dan membuatkan kita lebih dekat kepada Sang Pencipta. Sebagai contoh, dalil pensyariatan solat. Contohnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, yang bermaksud, dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama dengan orang-orang yang rukuk. Ini menunjukkan di antara ciri-ciri laras bahasa agama di mana dia diambil ataupun dipetik daripada perkataan-perkataan Arab dan selain itu di antara firman Allah yang lain ialah
seperti di dalam surah Al-Hajj ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus solata wa atuz zakah, yang bermaksud, oleh itu dirikanlah kamu sembahyang dan berikanlah zakat. Oleh itu, walau sesibuk mana pun kita, carilah ruang dan juga masa untuk kita menunaikan solat sebagai salah seorang siswa guru yang beragama Islam. Oleh itu, marilah kita mengambil pengajaran daripada contoh laras bahasa agama ini, dan bersama-samalah kita renunginya dan hayatinya bersama, insya-Allah. Sekian sahaja daripada pembentangan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.